Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada yang dihormati Datin Mas Niatara, Pengetua SMK Bongawan 2, seterusnya rakan-rakan guru sejarah yang bersama pada malam ini dan seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah dan tahniah kerana bersama untuk sesi pada malam ini. Sesungguhnya orang yang mau berusaha untuk berjaya tu pasti akan menghadapi cabaran, rintangan masa, kepenatan dan seumpamanya. Tetapi yakinlah bahawa usaha belajar tu memang begitu. Itulah yang akan menjadikan ilmu kamu akan berkat dan mudah untuk menjawab di Dewan Peperiksaan kelak, ya. Jadi seperti yang dijanjikan, ini antara perkara-perkara yang cikgu akan kongsikan kepada kamu untuk memberi tips kepada kamu supaya mudah untuk menguasai ataupun mencapai sasarannya. Kamu of course lah kita mau kalau boleh semua dapat A kan untuk sejarah tu, ya. Okey, jadi ini antara perkara-perkara yang cikgu akan share kepada kamu semua pada malam ini, ya. Ada 6 perkara di sini, okey. Cikgu cubalah, ya. Jadi cikgu berharap semua orang fokus, spend masa ni betul-betul. Kalau mengantuk, berdiri kat, jadi kamu boleh fokus dengan baik lah, ya, kalau kamu gerakkan badan dan sebagainya, ya. Okey, jadi cikgu teruskan dengan format kertas sejarah SPM untuk SPM 2021 ni, KSSM yang pertama kali. Hanya ada 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 item objektif, kertas 2 iaitu item struktur dan esei, ya. Jadi seperti biasa, item objektif sama seperti sebelum ini, ya. Iaitu 40 soalan dan markah kamu masa kamu adalah 1 jam. Untuk soalan struktur dan esei sama, struktur 4 soalan kamu perlu jawab. Ada 4 struktur, 4 tu semua perlu dijawab. Tetapi esei hanya 5 dan kamu hanya perlu jawab 3. Jadi sebenarnya semakin mencabar nih bagi kumpulan kamu ni. Kalau sebelum ni esei tu 7, kamu boleh pilih 3, jadi banyak pilihan. Tapi untuk tahun kamu ni dia lebih mencabar sebab sedikit. Kenapa dia lebih mencabar? Ya, sebab apa? Dunia ni semakin mencabar, manusia sentiasa dicabar, ya. Jadi dengan cabaran-cabaran itu menjadikan kita lebih matang, lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi kita kena positif. Jangan kita bilang, oh kenapa makin susah, makin susah. Tapi itulah hakikat kehidupan, itulah hakikat cabaran pada masa akan datang. Jadi semua cabaran-cabaran ni dipersiapkan untuk kamu supaya kamu boleh berdepan dengan situasi pada masa akan datang, ya. Jadi di sini markah adalah 100. Jadi campur 2 ni diwajarkanlah nanti menjadi 100, ya. Jadi sini masa kamu 2 jam 30 minit, ya. Beginilah dia pengiraan markah dia, kan. Okey, kertas 1, kertas 2 dicampur. Okey, jadi 140, ya. Jadi kalau mau lulus minimum, ya, paling kurang perlu dapat 56. Kertas 1 dan kertas 2 tu perlu dapat 56. Tapi cikgu yakin, okey, orang-orang yang berada bersama cikgu pada malam ini, sasaran kamu bukan 56, ya. Maksudnya 56 tu bila diwajarkan 40. Ini maksudnya grade E, ya, ataupun mungkin kalau SPM sebenar mungkin sudah jadi grade D, ya. Tapi bukan ini sasaran kamu. Masa masih panjang. Kalau sekarang kamu berada di grade E, kamu boleh pergi B sebenarnya. Kalau kamu berada di B, kamu boleh A bulat, malah boleh A plus. Tetapi belajar tu perlu ada usaha, perlu ada strategi juga, ya. Perlu ada strategi. Mungkin kalau kamu pandai sangat pun kamu menghafal kuat, tapi kalau teknik tidak betul, strategi tidak betul, susah juga mau dapat A plus, ya. Okey, kita pergi kepada sejarah kertas 1, ya. So, ini dia. Perkara pertama yang kamu perlu ada, ya, sekarang ni senang. Kamu tidak ada buku hard copy, kita ada soft copy. Guru boleh share dengan kamu. Okey, cikgu share dengan kamu sekolah Sun Sin tu, sekolah Chinese school di Likas tu. Mereka juga ada calon sampai 400 lebih, dekat 500. Pernah tahun berapa, cikgu lupa. Dalam keputusan SPM mereka, daripada 400 lebih tu 270 begitu dapat A. Ya, dapat A. Kenapa, ya? Sebab mereka hanya menggunakan 2 buku tu saja, iaitu buku teks sejarah. Setiap kali mereka belajar, mereka akan merujuk buku tu. Samalah macam kertas 1 ni, apa yang kamu perlu ada ialah buku teks tingkatan 4, buku teks tingkatan 5. Macam tadi pun kami ulang kaji dengan murid, ya, kertas 1. Sebenarnya semua jawapan tu ada di dalam buku teks, ya. Semua jawapan ada di dalam buku teks. Jadi masa itulah
Kamu guna set soalan. Kalau ada soalan yang kamu tidak jelas, kamu kena buka buku ni. Itu proses dia. Bukan kita jawab soalan kalau tidak tahu tembak saja. Tapi sepatutnya kalau kita sudah jawab, kalau kita cek jawapan tu, kalau tidak betul, kenapa? Rujuk buku tu. Jadi itu proses untuk kita memahami konten buku teks. Itu proses kita memahami topik itu, topik sejarah tersebut ya. So untuk koleksi soalan ni, saya berharaplah guru-guru mungkin boleh membantu murid ada set soalan 7 hingga 10 set. Lebih daripada 10 set lagi bagus. Cuma sekarang mungkin kekangan dia mau dapat set soalan tu agak sukar sebab baru. Kalau sebelum ni kita ada set soalan pasir sampai 15 tahun begitu kan. Macam saya sendiri guna sampai 15 tahun untuk murid. Latitude ya. Daripada betul 17 dia boleh betul 27, betul sampai 38 dan sebagainya. Jadi tidak mustahil. Hanya dengan buku, teks, dengan set soalan, kalau kamu konsisten ulang kaji, betul buat betul-betul macam mana yang cikgu share nanti ni, kamu boleh dapat tinggi untuk kertas satu, ya. Jadi kertas satu ni boleh membantu kamu untuk memperbaiki prestasi kamu, ya. Okey, sepanjang cikgu bercakap ni kalau ada mau tanya, tanya saja ya. Okey, buka saja mic. Okey, ini adalah taburan soalan ya. Tingkatan 4 ada 10 bab, tingkatan 5 ada 10 bab. Jadi semua bab ini, okey, semua bab ni akan ditanya. Jadi biasanya setiap bab ni akan keluar sekurang-kurangnya 1 hingga 3 soalan. Tetapi secara umumnya biasanya 2 soalan setiap bab. Iaitu sama ada 20 soalan, bab tingkatan 4, 20 soalan, bab tingkatan 5. Jadi dia balance begitu. Pernah juga berlaku 19 soalan bab tingkatan 4, 21 tingkatan 5. Tapi dia lebih kurang saja begitu ya. Jadi mau tidak mau kena itulah. Kalau kamu ada set soalan tu, sebenarnya kalau kamu buat katalah 10 set, kamu sudah mengulang kaji keseluruhan 20 bab tu sebenarnya secara tidak langsung. Ya, tapi itulah kena buat dengan cara yang betul ya. So, taburan soalan, bentuk soalan 2 ni saja. Yang ini lebih kurang 36 hingga 38 lah. Ini 2 hingga 4. Mungkin kalau dia bertambah pun 6, 8. Sebelum sejarah wajib lulus dia banyak. Tapi sebenarnya, kenapa soalan ni makin kurang? Sebab pelajar ramai yang buat silap di sini. Tapi sebenarnya kalau kamu ikut sesi cikgu, soalan beginilah yang paling senang mau dapat jawapan yang tepat ya. Okey, situasi dia untuk kertas satu ni, murid selalu menghadapi keadaan mana yang betulnya, A ke B, aduh macam semua betul. Ya, itulah dia soalan kertas satu. Semua betul jawapan dia, hanya satu tepat. Ya, sepatutnya begitu. Malah kadang-kadang soalan kertas satu ni, kita boleh guna dia punya jawapan tu untuk jawab soalan struktur. Boleh guna semua ya. Jadi untuk soalan objektif ini, kena pilih satu yang paling tepat. Memang kadang kita tengok semua betul ya. Okey, jadi pada malam ini mungkin kamu boleh mencatat dan sebagainya. Cikgu share pada kamu 5 tips bagaimana mau menguasai kertas satu ya. Ya, antaranya fokus kata kunci soalan. Ini bila kamu ada set soalan tu, kalau kamu buat betul-betul nanti ulang kaji pun senang ni ya. Okey, kadang kalau soalan tu susah lagi, kalau sudah tengok kata kunci susah, tengok persamaan isu dalam soalan dan isu jawapan. Jawapan tu mesti dia sama isu dia tu ya. Penyingkiran jawapan ya, penyingkiran jawapan ya, sama ada kita tengok mana yang salah kita singkir atau mana kita tengok yang betul kita singkir, mana yang ada salah tu terpulang ya. Keseimbangan taburan jawapan, okey. Seterusnya tiada pilihan 3 kali berturut-turut. Tiada, kalau ada tu kamu buat tu mesti ada salah lah tu. Jadi boleh cek balik. Okey, cikgu pergi kepada tips yang pertama, okey. Calon perlu highlight keywords, kata kunci. Ini cara belajar kertas satu yang betul. Bukan saja sejarah lah, tapi lebih baik untuk sejarah ya. Okey. Contoh, okey. Kalau soalan begini, nyatakan tujuan kerajaan mengisytiharkan satu kawasan tu sebagai kawasan putih. Okey, highlight sana kawasan putih. Okey, kawasan putih, kawasan hitam ni biasanya dikaitkan dengan komunis. Okey, kawasan putih adalah kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Kawasan hitam adalah kawasan yang masih ada komunis. Jadi, bila kamu menjawab begini kan, kamu boleh buat catatan sebenarnya di kertas kamu tu. Contohnya kan, kamu tulis di sini kawasan hitam. Kawasan hitam, kawasan
komunis. Contohlah ada catatan di situ. Jadi bila kamu mencatat tuh secara tidak langsung sebenarnya kamu mengukuhkan ingatan kamu, kamu memahamkan diri kamu tentang topik ini. Jadi maksudnya ulang kaji kertas satu sama juga kita mengulang kaji untuk kertas dua, begitu ya. Bukan kita jawab soalan, tengok, oke, jawab jawab B, bersih saja kertas. Macam kalau saya mengajar murid kan, wah cikgu belajar sejarah nih macam maths. Anak saya pun cakap begitu. Macam maths lama banyak jalan dia cakap. Banyak contengan dia ya. Memang begitu ya. Oke, seterusnya ini juga apakah tujuan rancangan buku merah? Buku merah ini bukan paspor ya. Buku merah ini adalah satu buku untuk menilai ya, buku untuk menilai keberkesanan. Keberkesanan apa ini? Proyek pembangunan ya. Jadi kerajaan pada awal kemerdekaan tuh menjalankan banyak program-program pembangunan untuk membangunkan negara dari segi sosioekonomi, dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan, dari segi pendapatan. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan tuh dia perlu menilai. Macam sekarang nih kan kamu ada program. Lepas dari program ini mungkin kamu ada slot penilaian, diuji. Cara kamu menjawab, cara kamu mengurai, begitu, menilai. Jadi buku merah nih untuk menilai keberkesanan, meninjau proyek pembangunan dari aspek keberkesanan. Jadi kamu catat di situ. Jadi secara tidak langsung, kamu akan lebih paham soalan ini ya. Kemudian kita lihat di sini soalan berikutnya. British menghadapi kesukaran membantras ancaman komunis karena mereka mendapat bantuan Minuan. Bagaimanakah Sir Harold Briggs menangani masalah ini? Ya, kalau Jared Templer dia gunakan orang asli ya untuk membantu bagaimana kerajaan mengatasi masalah komunis. Tapi Harold Briggs nih, dia buat satu kampung yang dinamakan Perkampungan Briggs. Sempena nama dia lah Briggs ya, yaitu untuk memastikan komunis ini agar dia tidak dapat bantuan daripada Minuan. Apa tuh Minuan? Ini yang cikgu bilang, maklumat begini ada di dalam buku teks. Ya, cikgu kalau boleh mau semua screenshot masuk dalam soalan ini supaya bukti mau menunjukkan kepada kamu semua soalan tuh ada dia punya penyataan, penjelasan di dalam buku teks. So rancangan Briggs nih dia cuba memindahkan orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman atau di kawasan pinggir hutan tuh ke satu kawasan kampung yang dipagar supaya yang Minuan nih yang macam rakyat biasa, tetapi sebenarnya mereka nih memberikan bantuan maklumat dan makanan kepada komunis yang membolehkan komunis itu terus beroperasi, terus kuat. Jadi Briggs nih dia sudah menilai ini bagusnya kan orang Eropah ni pada masa itu dia menilai ya apa kekuatan Minuan ni. Jadi dia bawa pindah orang-orang yang tinggal di pinggir bandar ni, dan ini merupakan satu budget yang sangat besar sebab orang yang dibawa pindah ni kan sampai ratus ribu orang. Jadi bayangkan berapa banyak buka infrastruktur seperti rumah, dapur yang mula-mula tu diorang buat dapur besar gitu kan, untuk memastikan orang yang ditempatkan di kampung tu mendapat makanan yang secukupnya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat dari penerangan cikgu tu kamu boleh kaitkan jawapan tu dengan D tu ya. Jadi begitu ya. Kalau di kertas kamu tuh mungkin soalan begini, kamu tengok buku, kamu tambah catatan. Jadi secara tidak langsung kan, mungkin kalau kita tidak buat catatan, kita tidak rujuk buku, kita pilih saja jawaban. Tapi kita lepas tu salah. Lepas tu kita tidak rujuk lagi buku. Jadi ini bermakna sampai bila pun kita tidak tahu apa itu Minuan, apa itu rancangan Briggs dan sebagainya. Jadi kalau kita betul-betul buat soalan itu kita merujuk, maka kita akan memahami dengan lebih baik cerita sejarah itu. Bila faham, maka senang untuk kita kuasai ya. Itu tips pertama, highlight keywords. Sekarang nih cikgu mau share tips yang kedua, yaitu calon perlu memastikan isu atau aspek dalam soalan tu sesuai atau tally dengan jawapan. Jadi kita tengok kalau soalan itu berkaitan aspek politik, dia punya jawapan pun berkaitan dengan aspek politik. Kita tengok. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seorang raja, kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Maksudnya raja.
Raja kerajaan Melayu tradisional lah. Jadi kalau kerajaan Melayu tradisional ni kita merujuk kepada kerajaan sebelum merdeka tuh, raja sebelum merdeka. Atau raja kita rujuk pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada zaman tu macam mana raja tu boleh berkuasa? Okey, siapa yang menentukan dia berkuasa? Jadi ini adalah aspek politik. Kekuasaan raja ni berkaitan dengan politik. Jadi di manakah jawapan A, B, C dan D itu berkaitan politik? Ya, kalau kita tengok di sini kesetiaan rakyat, betul kan ni dia berkaitan politik. Ekonomi of course tidak, dia sudah memang ekonomi. Ketuhanan, okey, sosial, hasil bumi ekonomi. So sudah tentulah jawapan dia rakyat, okey. Apa tu ada satu dia punya pepatah tu, apa kuat raja kerana rakyat. Begitulah ya. Jadi kesetiaan rakyat kepada raja tu maka itulah yang akan menentukan kekuasaan seorang raja, ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, contoh yang kedua, persamaan isu. Kita lihat di sini, okey, katalah, okey, penghulu bendahari, ya, penghulu bendahari. Kita lihat penghulu bendahari ini sebagai pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka, ya. Jadi apakah tugas penghulu bendahari ni? Jadi kalau kita jumpa soalan ni, kalau kita tak tahu, kita cek balik di buku teks tu. Dengan detail tu, dia jelaskan sana. Bendahara tu apa tugas dia, penghulu bendahari tu apa tugas dia, temenggung, laksmana, dia jelaskan di situ. Jadi mungkin masa kamu tingkatan 4, kamu belajar, kamu lupa sudah. Tapi bila kamu mau menghadapi SPM ni, kamu lebih sebenarnya fokus sebenarnya, walaupun mungkin kamu penat dan sebagainya, kamu sebenarnya ada keinginan mau menguasai. Jadi bila kamu rujuk balik, kamu akan lebih ingat benda tu, ya. Okey, jadi penghulu bendahari. Bendahari ni yang orang yang dikaitkan dengan harta kerajaan. Jadi mana A, B, C ni yang berkaitan dengan harta kerajaan. Okey, A ni keselamatan. Okey, mengurus perbendaharaan, bendahara, harta benda lah kan, menjalankan hubungan luar, ini hubungan luar, hubungan diplomatik, okey, armada laut, ya, angkatan laut, pertahanan. Jadi di sini kita dapat lihat, okey, mana yang sama isu dia, ya, sudah tentulah B, ya. Kalau kamu yakin itulah jawapan dia, kamu terus pilihlah. Cuma kalau kita tidak yakin, jadi kita boleh tengok pelbagai cara lah. Jadi ini salah satu cara. Sebab soalan objektif ni itulah cikgu bilang, kalau boleh jangan ada salah. Mungkin kau bilang, susah juga cikgu kalau tidak ada salah. Tidak, mustahil. Macam contoh kan, kalau murid saya ajar, kami ada 10 hingga 12 kelas. Kelas kelima tu yang ke 200 lebih. Masih boleh dapat 38, 39. Okey, masih boleh dapat. Janji, konsisten ulang kaji, dan ada kesungguhan, ya. Okey, antara yang berikut, yang manakah ciri tradisional dalam perlembagaan? Ya, dalam perlembagaan. Tahu kan perlembagaan ni undang-undang tertinggi. Perlembagaan kita ni dia ada buku, bah. Sebenarnya kalau kamu mau tahu perlembagaan ni sekarang ni banyak nih sebut-sebut. Isu raja dirujuk dalam perlembagaan. Okey, perlembagaan ni adalah buku yang berkaitan dengan undang-undang tertinggi di negara kita. Contohnya dia ada perkara 1, perkara 2, perkara begitu-gitulah. Ya. Jadi perlembagaan ni dia ada ciri-ciri moden, dia ada ciri-ciri tradisional. Yang tradisional ni yang diwarisi. Diwarisi dari mana? Kesultanan Melayu Melaka contohnya, ya. Okey, kalau kita tengok A, B, C, D ni, okey, kalau kita faham soalan ni senang ni. Okey, A, B, C, D ni yang mana satu ciri tradisional yang zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah ada. Okey, jadi sebenarnya sudah nampak ya, A tu warisan. Kewarganegaraan ni tidak. Ini moden. Masa kita mau mencapai kemerdekaan, tolak ansur antara kaum di negara kita ini sudah mula muncul. Itu dia moden, ya. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri ini wujud apabila kita membentuk kerajaan persekutuan bermula pada tahun 1948 dan lebih jelas lagi pada tahun 1957. Sistem demokrasi berparlimen 1957. Jadi yang ini tiga ni semua zaman moden. Bahasa Melayu, agama Islam, okey, itu adalah ciri tradisional, ya. Jadi kalau kita faham ni kan, faham soalan ni, bila-bila kita jumpa, dia tukar-tukar pun pilihan jawapan ni, kamu akan faham sudah, kamu boleh tahu sudah. Jadi ini dapat mengelakkan kamu daripada tersilap memilih jawapan tu, ya. Okey, seterusnya, sorry ya.
Seterusnya, ya ini bukan warisan ya. Oke, bahasa Melayu. Seterusnya kita tengok pula cara yang ketiga, yaitu penyingkiran pilihan jawapan. Oke, mengenal pasti kesalahan yang wujud pada mana-mana pilihan jawapan yang disediakan, lalu menyingkirkan. Cikgu lebih suka kaedah menyingkir ni lah. Ya, tengok ya. Oke, kita lihat soalannya. Gambar berikut berkaitan dengan pokok pisang yang diperkenalkan, wang pokok pisang, wang pokok pisang yang diperkenalkan oleh Jepun. Jepun semasa menjajah negara kita, dia perkenalkan ini, wang pokok pisang ya. Jadi apakah kesan pengenalan wang tersebut? Kita kena faham semasa pendudukan Jepun ni hidup susah tau. Ya, barang sukar didapati. Ya, barang sukar didapati. Makanan sukar didapati ya. Dan kalau kita tengok video-video yang berkaitan dengan zaman pendudukan Jepun ni, orang tempatan kadang-kadang yang apa tu baju mereka daripada yang daun nanas tu ya, mereka jemur, okey, kasih nipis gitu kan, bikin pakaian. Sebab kalau ada pakaian pun dirampas oleh Jepun ya. Kalau kita tengok video tu lah yang Rising Sun Under Malaya, apa tu, begitulah tajuk dia tu kan. Okey. Jadi apa yang berlaku pada masa itu ya, duit ni banyak tapi barang tiada. Ya, barang sukar didapati. Jadi kita tengok apakah kesan pengenalan wang tersebut. Okey. Jadi kita tengok yang pertama ni. Berlaku inflasi yang tidak terkawal ya. Sukar dapat barang. Harga barang menjadi terlalu mahal ya, menjadi terlalu mahal sebab sukar untuk didapati. Sebenarnya bila kita nampak sini betul, kita boleh juga singkir sudah ni awal-awal kan. Okey, tapi kalau cikgu guna teknik begini. Barang berlebihan di pasaran, tidak betul kan? Jadi terus kita singkir yang ini. Boleh juga dari awal tadi kamu sudah boleh singkir yang ni. Terpulang mana-mana cara ya, ada 2 cara. Okey, mempercepatkan urusan jual beli pun tidak betul. Sebab pada masa itu mungkin sukar mau beli barang. Sepatutnya dengan wang macam hari ini, kalau kita ada duit, apa yang kita mau cepat kita beli kan, dapat kita beli kan. Tapi zaman ni susah ya, sebab barang disorok ya, barang sukar diperoleh. Kemudian percetakan wang tanpa kawalan, betul, sebab terlalu banyak terlalu banyak wang ni tetapi tidak mampu tidak dapat membeli barangan. Jadi terlalu banyak ya. Jadi jawapan yang tepat tu 1 dan 4 ya. Jadi soalan ni okey, sebenarnya paling senang untuk kamu dapat jawapan yang tepat ya. Okey, sama juga yang ini, gambar berikut menunjukkan Charles Wynebrook yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946. Okey, tapi ini sebenarnya gambar dia semasa dia masih muda lah. Masa yang ini 1 Julai 1946 ni uzur sudah. Ya. Jadi apakah faktor penyerahan tersebut? Kenapa Sarawak ni diserahkan kepada kerajaan British? Ini kena faham ya. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, okey, memang dikuasai British. Tetapi ini kerajaan British. Kerajaan British. Di Sabah ni syarikat dimiliki oleh British, SBUB, Syarikat Berpiagam Utara Borneo. Di Sarawak ni family, keluarga Brooke, BROOKE. Tengok hebatnya orang Eropah dulu. Mereka yang ada ilmu, ada pengetahuan, ada kemahiran kan? Okey, boleh menguasai satu negeri. Hanya sebuah syarikat kita tengok macam sekarang ni ada syarikat-syarikat mungkin di sekitar kita, tapi dia boleh menguasai negeri. Di Sarawak lagi family. Jadi selepas perang tu, okey, Sarawak ni dia mau bagi kepada kerajaan British di tanah Melayu, ambillah, bagilah Sarawak tu dan tadbirlah dia. Jadi kenapa dia mau serahkan tu? Apa yang dihadapi? Ya, jadi antaranya ialah masalah kewangan. Selepas berlaku kemusnahan. Jadi pada masa tu dengan keadaan Charles Wynebrook ni lagi yang uzur, maka dia tidak dapat uruskan keadaan tu dengan baik ya. Okey, dikaitkan dengan isu pertahanan, tidak berkaitan ya. Tidak berkaitan dengan isu pertahanan ya. Okey, menggalakkan pelaburan, jadi kita buanglah mana-mana yang ada 2 tu kan, bila kita sudah singkir kan. Menggalakkan pelaburan pun tidak berkaitan. Masalah perwarisan, ini kita buang kan ketiga. Masalah perwarisan, iya, waris dia pada masa tu
dia rasa kurang sesuai untuk menggantikan dia. Disebabkan itu dia mau serahkanlah Sarawak ini kepada Kritis di Tanah Melayu supaya Sarawak itu dapat dijaga sebaik-baiknya ya. Oke, jadi jawaban dia 1 dan 4. Kalau kamu study lagi kan faktor penyerahan nih, nanti kita akan lihat lagi bagaimana orang Sarawak tidak setuju Sarawak nih diserahkan. Nah, kamu baca cerita deh, kenapa dia tidak setuju diserahkan? Apa yang mereka buat apabila tidak setuju menyerahkan? Siapa yang menentang tuh? Contoh muncullah E.M. Azhari, apa tuh? Si Rosli Dobi, begitu. Jadi maksudnya dia macam satu cerita lah. Satu soalan nih, satu cerita. Kamu paham begitu ya? Oke, yang seterusnya tips ketiga. Juga antara berikut yang manakah terletak di bawah senarai persekutuan? Oke, ya dalam perlembagaan kita ditetapkannya ada perkara-perkara dalam senarai persekutuan, ada perkara-perkara dalam senarai negeri. Oke, negeri. Ada lagi satu senarai bersama. Senarai bersama. Oke, senarai persekutuan nih biasanya budgetnya, oke, nih budgetnya besar, oke, dan penting. Oke, bukanlah yang di bawah negeri ini tidak penting, oke, tetapi yang ini melibatkan budget yang sangat besar. Oke, contoh, bagi cikgu sebutlah terus macam pertahanan. Oke, memandangkan negara kita nih mempunyai laut yang luas. Laut kan dikelilingi laut Tanah Melayu, Sabah, Sarawak. Oke, so kita perlukan kos yang tinggi untuk maintain pertahanan yang meliputi kawasan sempadan yang luas nih, laut yang luas. Ya, pendidikan kita percuma walaupun kita bilang saya ada bayar yuran, itu bukan yuran, itu sumbangan. Ya, pendidikan nih macam contoh kan kalau sekolah swasta, mungkin macam sekolah Sunsin tuh, yuran mereka 1 bulan 480. Itu swasta. Nanti registration atau pendaftaran ada lagi yuran lain. 480 bayar bulan-bulan. Kalau tinggal asrama lagi tambah lagi 800 1 bulan. Contoh. Ini kos ini sebenarnya itulah yang kerajaan bayar hari-hari untuk kamu pergi sekolah tuh. Tetapi kerajaan yang tanggung. Kamu tidak tanggung, murid tidak tanggung. Itu yang cikgu cakap. Kalau satu murid, katalah kos dia 1 bulan 480, kita campurlah semua murid di seluruh negara tuh. Berapa besar tuh budget. Ya, begitu juga dengan pertahanan. Ya, sedangkan kalau negeri dia agama, tanah, oke. Jadi dia bukan sesuatu yang kosnya sangat besar. Jadi kalau sifat dialah senarai persekutuan nih. Kalau senarai bersama nih kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan kena sama-sama mengendalikannya ya. Macam contohnya peliharaan hewan apa nih zoo macam gitu ya. Oke, jadi kalau yang persekutuan nih budgetnya besar dan penting. Jadi di sini kita tengok pertahanan, pendidikan. Cikgu sudah sebut ya, halewal tanah, undang-undang nih ini lebih kepada kerajaan negeri. Begitu ya kita soalan tu kita ceritakan atau huraikan sikit-sikit tentang soalan tu supaya kita memahami cerita dia ya. Oke, kemudian tips yang keempat, taburan jawapan. Oke. Sebenarnya taburan jawapan untuk soalan objektif SPM ni dia gini ya, lebih kurang. Nih, tengok 2015. Ini. Sepatutnya kalau kamu jawab semua, kamu jawab E. Soalan 1 hingga 40, kalau kamu jawab semua E, kamu pasti akan betul 10. Contohlah. Sebab dia punya taburan jawaban, dia antara 8 hingga 12. Mungkin E itu 10, B itu 10, C itu 10, D itu 10. Ini yang sama rata. Pernah berlaku yang ini. E itu 12, B 8, C 11, B 9. So apa yang cikgu mau kamu buat di sini melalui strategi ini ialah sekiranya kalau pilihan jawapan katalah kamu E itu sampai 15. Oke, sampai 15. Something wrong. Cek balik, mungkin ada yang salah ya. Oke. Kemudian yang seterusnya tiada pilihan jawaban 3 kali berturut-turut seperti ini. Ini. Oke. Kalau ada begini, kalau ada begini sepatutnya kamu cek balik ya, cek balik. Mesti ada yang salah ya. Mungkin kalau A, B,
Oke. Tapi kalau begini 3 kali berturut-turut, mungkin ada sesuatu yang mungkin ada salah satu yang salah. Jadi kena cek semula ya. Oke, seterusnya Cikgu share kamu contoh-contoh murid uh, punya jawaban ya. Murid punya jawaban. Oke, ini contoh murid kertas SPM yang sebenar. Ya, SPM yang sebenar kamu tengok ya. Dia ada catatan, dia ada penyingkiran, dia ada apa macam ni lah dia apa highlight walaupun dia tidak guna highlighter dan sebagainya. Dan murid nih, murid nih dia dapat 40/40. Ya. Dan sebenarnya dia tidak pernah dapat 40/40 sepanjang di peringkat sekolah. SPM sebenar dia dapat 40/40 ya. Oke, kemudian ini juga murid yang berbeza. Ini mau dapat 40/40. Jadi kamu tengok cara dia tuh kan, dia singkir, dia highlight. Begitulah sepatutnya ya. Oke, kemudian ini semasa mereka ulang kaji. Itu yang cikgu bilang. Pentingnya kamu ada set soalan tuh. Ya, jadi mungkin guru-guru yang ada di sini perlu membantulah murid tuh untuk macam mana mereka mau dapat set soalan tuh. Cuma kadang-kadang saya tengok set soalan ni ada yang tidak standard lah. Ya, jadi kita carilah yang standard. Kalau tiada pun tak apalah, cubalah apa yang ada ya. Okey. Jadi dia perlu begini, ya, perlu ada catatan-catatan begini supaya ini membolehkan kamu memahami lebih baik soalan tu. Ni tengok Ini murid yang dapat 38 ya per 40. Okey. Tengok ni, okey. Dia ada catatan-catatan dia ya. So apa tindakan kamu selepas ini? Set minda. Ni soalan paling senang sebab tinggal bawa diri kamu, tinggal pilih saja. Tetapi pilih jangan sebarang pilih. Okey? Jadi jangan tersalah pilih. Okey, jadi pastikan dengan persiapan yang kamu buat, dengan ulang kaji yang kamu buat, okey, dengan teknik yang betul, kamu boleh memilih jawapan yang terbaik, yang tepat. Cabar diri kamu dengan masa yang ada, cuba cabar 20 set. Kamu cabar diri kamu buat 20 set. Macam last year, saya ada pegang satu kelas ya, murid-murid dia, ramai gagal. Dalam kelas tu 47 orang. Bila saya ambil ya, 47, 24 orang tu lulus. Yang 23 tu golongan gagal. So apa yang saya buat? 15 set kertas satu. 15 set kertas satu. Ya, untuk mereka ni ya. 15 set kertas satu. Yang 24 ni lulus pun setakat lulus. Jadi bagaimana saya mau push mereka mesti 100% lulus. Pada yang masa yang sama saya mau juga yang ada quality. Maksudnya ada juga golongan yang dapat A. Masa tu hanya satu orang dapat A. Saya mau cuba juga. Jadi sebenarnya salah satu yang membantu mereka ni kertas satu. Ya, kami masa tu guna 15 set. Saya sempat dengan mereka 15 set. Ya, jadi result mereka daripada 57% 100% lulus. Okay, ada 6 orang dapat A. Ya, ada 6 orang dapat A. Jadi macam maksudnya di sini, kalau ada usaha tu betul-betul buat set yang cukup, katalah 15 set lah kamu buat atau 10 set. Kamu buat cara yang betul macam cikgu share tadi. Maksudnya kamu sungguh-sungguh mau memahami soalan, guna teknik yang betul. Boleh tu kamu dapat tinggi ya. Okay? Maksudnya mestilah berbeza. Katalah sekarang ni kamu dapat 25. Mungkin nanti kamu sudah buat 5 set, boleh 35. Begitu ya. Okey. Jadi apa yang cikgu sarankan yang ini, buat latihan konsisten. Okey, maksudnya kalau satu minggu kamu buat 1 set atau 1 minggu buat 2 set. Begitulah minggu-minggu seterusnya. Mesti kuatkan semangat ya. Macam saya dulu belajar pun saya bukan murid yang pandai ya. Tetapi saya dari awal lagi mau letakkan diri saya mau masuk di mana. Saya teringin mau masuk Universiti Melaya. Dulu masuk U bukan senang. Bukan macam zaman kamu sekarang. Orang tanya, lulus. Kalau zaman kami tanya begini je. Hanita lulus kah? Lulus makcik. Tapi zaman kamu dia bukan tanya begitu. Berapa A kau? Berapa A kau dapat? Ya, kalau zaman dulu masuk U satu kampung tahu. Tapi zaman kamu kalau tidak masuk U, anak siapa tu tidak masuk U? Kenapa tu? Begitu. Jadi bawang-bawang Rangers ni dia akan serang, dia akan banyak soalan. Jadi kamu kena bersiap sedia lah sebelum berlaku seperti itu. Jadi kena ada disiplin belajar ni kan. Sebab ini kan untuk diri kamu, untuk macam kehidupan yang lebih baik ya. Macam datang mesti kamu mau ada kerjaya sendiri, ada duit sendiri untuk memenuhi keperluan kamu dan sebagainya ya.
bila jawab, ikut masa dia. Berapa masa tadi? 1 jam. Jadi pastikan 1 jam siap. Bukan satu set, 2 hari. Sambung, sambung. Oke, jawab 2 soalan, tengok phone online, 12 jam. Terus tutup lagi soalan. Jadi itu masalah. Jadi, oke. Ya, kenapa? Ada yang terkeluar? Ya, join, join, join. Join. Oke. Kalau murid saya tuh kalau tiada masalah data dia cakap usahakan, ya usahakan. Kalau betul-betul baru kita bantu, ya. Oke, rujuk lanjut mana yang salah. Maksudnya bila kita sudah jawab, oke, tapi salah, jangan biarkan dia salah. Jangan kita tengok jawaban mana yang betul kita kasih bulat. Tengok tuh kenapa salah tuh. Oke, kalau kita tidak percaya dia salah. Contohnya kamu rasa betul sudah, tapi dia salah. Tanya cikgu kamu. Cikgu, kenapa saya rasa ini betul? Kenapa pilihan jawaban dia salah? Kalau kamu begitu bagus, ya. Kalau kita sampai ke tahap gitu, macam saya kalau jumpa murid gitu, saya suka. Oh, bagus murid dia. Maksudnya dia betul-betul mau tahu kenapa saya jawab salah, tapi jawaban disediakan betul. Begitu, ya. Jadi coba ya, kena bersungguh-sungguh, bah ya. Macam itulah selalu cikgu cakap, kamu kena bagi peluang yang sama mata pelajaran sejarah ni dengan mata pelajaran. Kalau dia tidak penting, kenapa diwajibkan lulus? Itu satu. Kalau kamu bilang sejarah itu tidak penting dalam hidup nih sebab kamu mau jadi dokter, kamu mau jadi engineer. Kalau kamu mau jadi dokter nanti, kamu percayalah, kamu belajar balik disiplin sejarah juga. Ciri-ciri perubatan zaman tamadun awal. Contoh ada ciri sejarah dia, ada disiplin sejarah. Mau jadi jurutera pun begitu, kena mengkaji balik ke juruteraan tamadun awal. Jadi sebenarnya ilmu tuh saling berkait. Saling saling menyokong antara satu sama lain, ya. Oke, kalau kamu bilang saya mau jadi lawyer, lagilah mau jadi lawyer mesti sejarah, ya. Kalau kamu bilang mau melanjutkan pelajaran ke luar negara, mau dapat beasiswa, sejarah mesti A+. Oke, sejarah mesti A+. Jadi kenapa kamu mau abaikan sejarah itu? Macam anak saya pun last year sekolah agama. Oke, sains tulen. Belajar, saya tengok semua yang subjek sains tulen. Saya sebagai seorang guru sejarah nih, saya tahu sejarah nih dia sepatutnya boleh dapat A, tapi dia tidak peduli. Sebelum dia balik asrama, semasa pembukaan semula sekolah, saya cakap, kau kena spend masa dengan saya 2 minggu untuk belajar sejarah. Dia terpaksa lah, dia terpaksa. And then bila dia balik asrama, satu ayat dia cakap, saya dapat sudah key mau belajar sejarah mah, dia cakap. So, alhamdulillah dia dapat A+ sejarah. Jadi, begitu sepatutnya. Kamu kena cari key atau kunci atau cara belajar tuh. Setiap subjek cara dia berbeza. Sejarah pun berbeza. Kalau maths, contoh kalau maths kan, saya pun dulu tidak pandai maths. Tapi saya ada cara macam mana saya mau target. Contohnya kertas 2 tuh, mesti saya jawab macam pelan dan dongakan, mesti dapat 12 markah. Contoh begitu kan. Itu yang maksudnya strategi, ya, strategi. Oke, bincang dengan kawan dan guru. Kalau kamu mau PM cikgu boleh, tapi selalu lambat menjawab, ya. Sebab banyak kadang yang PM cikgu ada yang minta tolong semak jawaban nih, ya. Dari sekolah-sekolah lain-lain lagi, sekolah sendiri lagi sudah ramai kan. Tapi rujuk dengan guru kamu, ya. Cikgu yakin guru-guru dua begitu berpengalaman, begitu committed, cikgu kenal, ya. Oke. So, setakat ini ada pertanyaan? Oke. Boleh chat cikgu nampak tuh. Ada pertanyaan? Oke. Ini situasi-situasi yang muncul lah, ya, apabila menjawab soalan kertas 2 nih. Ya, macam macam semua pula susah. Bila baca, 5 soalan je, 4 soalan struktur nih, ada 2 boleh saya jawab, 2 enggak boleh. Soalan esei macam semua susah. Apa juga soalan ni mawar. Dan sudah jawab, aduh, betul kah ini? Aduh, baru baca semalam. Apa tu? Begitu. Jadi ini situasi-situasi lah yang cikgu interview dengan budak. Kebanyakannya inilah yang cikgu boleh rumuskan. Ya, jadi sejarah ni sebenarnya strategi dia, kita fokus tema. Ya, sebenarnya dia ada 7 tema aja. 7 tema, 3 tema tingkatan 4, 4 tema tingkatan 5. Nanti cikgu tunjuk, ya. Mesti tahu teknik menjawab. Teknik yang betul, ya. Sebab silap teknik boleh hilang separuh markah. Jadi hati-hati, nanti itu cikgu tunjuk, ya. Kemudian yang seterusnya, yang seterusnya fokus bab tingkatan 5. Contoh kan kalau saat-saat akhir tinggal
2 minggu atau tinggal seminggu mau exam, fokus bab tingkatan 5. Sebab tingkatan 5 dia mesti ada 2 struktur, okey, dia mesti ada sama ada 2 atau 3 esei. 2 atau 3 soalan esei. Jadi manalah tahu dia keluar 3, kalau kamu fokus betul-betul tingkatan 5, kamu boleh jawab semua esei tingkatan 5 tu kan. Jadi boleh skor bagus ya. Satu lagi yang boleh membantu untuk lulus, sekurang-kurangnya lulus atau cemerlang, soalan respon terbuka. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi, ya, yang memerlukan jawapan munasabah sahaja. Yang penting kalau kamu faham soalan tu, faham, highlight keywords, faham, sebenarnya selalunya jawapan kamu betul, ya. Okey, ini yang cikgu cakap, tema tingkatan 4 3. Tingkatan 4 3 tema. Okey, contoh ni bab 1, bab 2, ya. Yang ini bab 3, 4, 5, 6. Ni 7, 8, 9, 10. Okey, ada 3 tema. Jadi dia boleh keluar di sini 2 struktur, 2 atau 3 esei. Okey, 2 atau 3 esei ya. Ya, kemudian yang seterusnya, yang ini tingkatan 5. 4. Lepas tu pecahan dia pun pendek-pendek, tengok. Malaysia satu soal, satu tema, kemakmuran dan kesejahteraan satu tema, dasar luar, hubungan luar, perkembangan Malaysia, kecemerlangan Malaysia satu tema. Jadi di sini sebenarnya dia lebih pendek-pendek cerita dia. Banding tingkatan 4 tu dia terlalu detail, terutama bab 2, bab 3 tu kan. Itu yang saya bilang kamu fokus di sini, dia lebih mudah. Tapi kalau kita tengok kebanyakan macam contoh soalan-soalan di sini dia boleh jadi soalan macam contoh kalau soalan esei kan, dia ada A, B, C. C biasa respon terbuka. Ada kemungkinan B pun boleh menerima jawapan munasabah. Ya, boleh menerima jawapan munasabah. Okey, ini contoh soalan struktur. Okey. Okey, contoh soalan struktur. Okey, jadi soalan struktur ni maksudnya ada 4 set. Jadi kena jawab semua. Okey, biasa macam kita cakap tadi, 2 set dari 4, 2 set tingkatan 5. Okey, pecahan dia sama ada A atau B. Pernah keluar A, B saja. Tapi A, B tu pecah 1, pecah 2 lagi. Begitu ya. Yang penting, okey, yang terakhir tu biasanya adalah soalan kebat dan 4 markah. Besar tu 4 markah ya. Okey, jadi teknik menjawab ni selalu ramai yang murid lemah juga ya. Okay. Lihat di sini, ada murid dia rasa dia sudah jawab, tapi dia sebenarnya tidak menjawab, dia ulang soalan. Jadi nanti cikgu bagi contoh ya. Jawapan berjela-jela, sedangkan soalan struktur ni jawapan hanya perlu jawapan yang ringkas dan padat. Okey, tidak mengikut kehendak soalan, ikut perasaan, tidak faham lah. Okey, tidak menjawab soalan sepenuhnya, ada dia kasi tinggal. Jadi mulai dari sekarang, bila ujian atau exam, jangan kasih tinggal ada kosong. Tulis saja apa-apa pun. Nanti cikgu share formula kebat, tulislah tu formula kebat tu ya. Okey, seterusnya tidak menjawab di ruang disediakan. Boleh juga, macam kalau soalan struktur tu kan, macam soalan dia ada ruang jawapan begitu kan. Boleh juga tambah di bawah, tapi janganlah sampai lihat sana, lihat sini begitu ya. Okey, seterusnya jawapan tidak relevan atau tidak sesuai, jawapan mengelirukan. Susah orang mau faham. Ya, okey, contoh. Cikgu bagi contoh ni ya. Okey, kamu tengok ini soalan. Sebenarnya kalau soalan ni keluar, tidak payah baca buku teks pun, tiada rujuk buku teks pun boleh jawab betul ya. Contoh ni. Mengapa negara kita jadi tumpuan buruh luar pada kurun ke-19? Kenapa negara kita jadi tumpuan buruh luar? Jadi murid ni kalau kamu tengok, dia jawab kerana awetnya cantik. Bila dia jawab begitu, di sini tandanya TR, tidak relevan, tidak berkaitan. Dia tidak dapat markah. Tapi kamu tengok jawapan yang kedua, negara kita sangat kaya dengan bahan mentah. Ya, bahan mentah ya, macam biji timah begitu kan. Kalau kamu lihat di sini, bahan mentah ni dia dapat F9 ni. F9 maksudnya dalam senarai markah tu fakta yang ke-9. Padahal soalan ni dua markah aja. Maksudnya kalau kamu bagi jawapan yang munasabah, yang sesuai dengan kehendak ni, kemungkinan kamu dapat betul tu tinggi. Tapi murid ni dia bagi jawapan yang langsung tidak berkaitan ya. Mungkin F1, F2, F3, F4 tu
Kalau dia bagi yang munasabah, mengena ya. Oke, seterusnya tengok. Berdasarkan pengetahuan sejarah Anda, apakah kesan kedatangan buruh luar terhadap negara kita sebelum merdeka? Oke, kedatangan buruh luar mendatangkan banyak kesan. Apa? Belum menjawab. Hanya ulang soalan. Berlaku kesan baik dan kesan buruk pun belum menjawab. Apa dia? Dia mesti spesifik terus. Jadi di sini dia ulang soalan. Tidak ada jawaban. Oke? Pada pandangan Anda lagi, mengapa selepas merdeka hingga kini negara kita masih lagi jadi tumpuan warga asing? Oke, ini jawaban-jawaban yang munasabah. Apa? Dari dulu sampai sekarang masih orang mau datang ke negara kita untuk bekerja. Ya, oke lah, murid nih dia jawab betul juga. Cuma berjela-jela. Dia cakap negara kita tidak ada perang. So kamu boleh jawab, oke? Negara kita masih menjadi tumpuan warga asing sebab tiada perang, sebab aman. Cukup. Jangan bagi yang terlalu panjang begini. Kalau bagi begini panjang pun tidak masalah, tidak tolak marka. Tapi tengok, sampai tidak terjawab soalan yang kedua. Hilang satu marka. Ya, mungkin boleh jadi juga negara kita, masih menjadi tumpuan sebab kaya dengan bahan mentah. Masih boleh ulang yang di sini. Relevan kan? Rasional kan jawaban itu kan? Negara kita apa? Mempunyai banyak peluang pekerjaan. Maksudnya boleh bagi jawaban-jawaban yang sesuai, yang difikirkan sesuai, ya, yang rasional. Ini lagi. Apakah kesan baik dan kesan buruk? Kesan baik, kesan buruk kedatangan warga asing ke negara kita. Di sini dia mau kesan baik. Tapi murid nih bagi kesan buruk. Itu maksudnya satu tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati. Mungkin juga selama ini sikap kita sambil lewat ataupun bila belajar melawan ibu bapa, melawan guru. Jadi ilmu tidak berkat benda yang senang kadang kita hilang fokus. Jadi kena patuh ibu bapa, hormat guru, kena ikhlas, kena sungguh-sungguh. Ya, cikgu pernah pengalaman saya lemah betul geografi, form 6 bukan menengah tingkatan 5. Form 6 saya ada lemah paper teori. Sampai selalu saya jumpa cikgu tu walaupun cikgu tu garang tapi jumpa dia. Mau belajar kan? Tapi itulah walaupun dia garang selalu macam marah begitu kan, tapi saya tidak pernah mau ambil hati. Sampai masa SPA STPM yang sebenar tu saya boleh rasa, saya menjawab, "Wih, senangnya." Dan saya dapat jadi pelajar terbaik. Dapat lulus penuh. Tapi akhirnya saya boleh jadi pelajar terbaik. Bukan saya memuji diri, tapi saya memberi kamu satu pengalaman. Jadi belajar nih kena ada, itulah cikgu cakap, hormat ibu bapa, hormat guru, supaya ilmu tuh berkat. Ya, perlu ada keikhlasan, perlu ada kesungguhan. Semua itu nanti akan berbalik pada diri sendiri ya. Kemudian dia cakap di sini kesannya ekonomi negara meningkat. Kesan baik kan? Berkaitan kan? Jadi dapat satu marka. Di sini pula kosong. Kenapa dia begini ya? Sedangkan soalan ini senang. Kalau ini dia pindahkan ke sini, dapat dia satu marka. Ya, senang kan soalan ini kan? Cikgu bagi lagi contoh. Ni, cikgu bagi yang lama lah, bukan kamu punya ini kan, KBSM. So kamu yang pertama belum ada soalan kamu yang keluar. Mengapa kerajaan awal mampu membina monumen? Kenapa cikgu bagi contoh ni? Satu, sebab istilah. Bila kita jumpa istilah begini, kalau kita ada ulang kaji, kita pernah jumpa, dia keluar masa exam, kita akan tahu. Tapi kalau kita kurang ulang kaji, kalau kita kurang ulang kaji, kita tidak pernah jumpa istilah-istilah ini, maka kita akan tidak tahulah, kita tidak akan paham. Contoh, mengapa kerajaan awal mampu membina monumen? Monumen ni bangunan lah kan? Bangunan yang diperbuat daripada batu begitu kan? So murid ni pula dia bukan bagi jawapan, dia dibagi satu soalan, dia bagi 3 soalan balik. Jadi kenapa mau begini? Sedangkan kalau kita paham kenapa orang dulu mampu membina bangunan, kita kasih mudah soalan tu. Maksudnya kita coba memahamkan diri kita. Ya, jadi orang dulu dia mampu membina monumen. Kalau kita tidak tahu yang fakta-fakta macam mereka kaya dengan bahan mentah, ya, mereka
raja ni memerintah, mengarahkan mereka disebabkan mempercayai Tuhan ni, mereka bina bangunan kan, contoh kan. Mungkin kita boleh bagi nilai mereka mampu membina monumen sebab mereka bekerja sama. Selain itu mereka mematuhi, selain itu mereka mempunyai kemahiran. Kenapa tidak mau bagi jawapan begitu? Kenapa mau bagi begini? Ya, jadi rugilah. Sama juga ini, cadangkan 3 langkah memelihara monumen. Kalau sudah tahu monumen ke bangunan, contoh bangunan, rumah, atau bangunan sekolah. Kalau sudah usang, apa perlu buat? 3 langkah berkesan memelihara. Cikgu rasa kamu tahu tuh. Cikgu kalau bagi talk dengan murid, tanya nih, mesti dia cakap mengecat, membaiki ya. Begitulah, betul lah tuh. Tapi kenapa mau bagi jawapan seperti ini? Rugi ya, sekolah tadi 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 5, ya, berapa tahun? 11, 12, 13. Ya, 13 tahun gagal sejarah, tidak dapat sijil SPM. Jadi kenapa kamu tidak mau skor sejarah tuh Jadi dengan cara satu, ulang kaji betul-betul, paham apa semua istilah-istilah tuh. Tengok kan, berconteng-conteng kan. Nah, gitu belajar sejarah ya. Ini juga yang nih kamu tengok di bawah, ya, yang di bawah nih kamu tengok, ya. Tengok muridnya, dia bagi jawaban. Zaman jahiliyah itu zaman kegelapan, zaman penceroboh di alam lain, zaman istri dalam roh nenek moyang. Terkejut cikgu tengoknya, takut cikgu ni. Masa semak paper SPM ni malam, jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya semak, okay. Terus saya cepat-cepat bungkus kertas tu, naik terus pergi tidur. Apa nih? Takut saya baca. Dan yang paling sebab tidak boleh difahami. Sebab sebenarnya ini soalan respon terbuka. Kenapa dianggap zaman gelap? Zaman gelap ni zaman yang mundur. Kenapa mundur? Sepatutnya bagilah jawapan-jawapan yang munasabah. Sebab mereka kucar kacir, tidak bersatu padu. Begitu. Kaitkan dengan nilai. Tapi kalau kita bagi jawapan begini, tidak berkaitan, susah mau dapat markah. Oke, ini tengok, lain ditanya, lain dijawab. Ini stres. Jadi masa pandemik nih, ya, jagalah perasaan kamu, jagalah pikiran kamu. Jangan sampai kamu stres ya, macam ni. Stres nih. Tengok, saya tidak suka manusia. Menakutkan. Saya suka mayat. Inilah saya suka mayat. Kenapa mau bagi jawapan-jawapan yang begini? Murid nih yang seingat cikgu jumpa kertas dia ni. Semua soalan struktur esei dia punya cerita begini. Macam satu cerita tentang dia lah. Yang saya boleh faham dia ni macam stres. Expectation ibu bapa terlalu tinggi ya. Jadi dia stres dan dia tidak dapat mungkin buat seperti yang diharapkan, dia jadi beginilah ya. Jadi kamu kena jaga perasaan kamu ya. Ini juga ya, macam cerita movie dia bagi ya. Macam contoh kan, orang belayar kan macam ni. Ferdinand Magellan mengelilingi dunia. Kalau kita cerita, kenapa orang mau mengelilingi dunia? Kalau kita tidak kuasai fakta pun kita tahu. Mencari ilmu pengetahuan, mencari kekayaan kan? Oke, ataupun di sini, apakah faktor kejayaan pelayaran itu? Kejayaan, apa sebab dia berjaya? Kalau saya ubah pun pelayaran ini, apa sebab kamu berjaya dalam SPM? Dan pelayaran itu mereka bersatu. Faktor kejayaan pelayaran itu mereka ada kemahiran. Contoh lah kan. Jadi masih boleh dapat markah. Okay? Masih apa? Masih boleh kaitkan dengan nilai itu. Okay? Mengapa pelayaran itu penting? Impak, kesan. Okay, kalau orang pergi belayar, apa kesan dia? Dapat ilmu, dapat kekayaan, dapat pekerjaan baru kah? Begitulah contohnya kan. Tapi yang pekerjaan baru tidak sesuai lah ya. Tapi nanti cikgu bagi contoh macam mana formula sejarah boleh bantu kamu ya. Oke, sepatutnya begini. Ya, sepatutnya begini. Kamu tengok. Jawapan soalan struktur. Ringkas padat. Ayat yang lengkap. Ada subjek, ada predikat. Paling simple ya. Ada subjek, ada predikat ya. So, katalah dia bagi soalan begini ya, nyatakan 2 ciri sistem ahli ya.
Nyatakan dua ciri sistem Ali. Dia bagi Roman begini. Nampak Roman kan? Nampak Romannya? Oke, Roman satu, Roman 2. Nah, murid boleh bagi jawaban begini. Oke, kabinet bayangan. Terdiri daripada 9 orang ahli. Contohlah. Kalau begini, oke, dia dapat 2 marka penuh. Ya, 2 marka penuh. Tapi ada juga murid jawab begini. Pun sama, dapat 2 marka penuh. Oke, dengar baik-baik. Kalau bagi cikgu, cadangan cikgu, biasakan diri kamu jawab begini. Ayat lengkap. Nih, tengok ayat lengkap. Ayat lengkap. Biasakan. Kalau sebelum ini dalam pemeriksaan atau penandaan kertas sebelum ini, selagi ada Roman ini, kamu jawab dalam bentuk begini diterima. Tapi kita tidak tahu akan datang demo terima atau tidak. Jadi untuk ciri sistem ahli ialah begitu. Ada subjek, ada predikat. Ya, maksudnya, oke, dengarlah baik-baik kata-kata cikgu ini sebenarnya masih boleh diterima. Jawaban ringkas begini. Tetapi sebaik-baiknya bagilah begini. Kita tidak tahu sebab style lembaga peperiksaan ini dia tidak bagi tahu. Kadang ada perubahan-perubahan tertentu kan, tapi yang paling selamat begini. Ayat ringkas, ada subjek, ada predikat. Oke, kalau ini dia tidak Roman kan? Dia tidak Roman. Paham? Dia tidak dia bagi soalan terus ruang kosong. Soalan strukturnya dia tidak Roman. Tapi murid nih dia tambah jawaban tuh, dia letak fakta tuh, dia letak Roman 1, Roman 2, Roman 3. Oke? Jadi bila dia buat begini, oke betul, tapi setengah marka. Beza kan dengan yang tadi itu, yang ada tanda Roman, dia boleh terima nih. Tapi ini dia letak sendiri Roman tuh. Sepatutnya bila dia jumpa soalan begini, oke, dia jumpa soalan begini, dia sepatutnya terus jawab essay. Essay. Jadi kalau dijawab begini setengah marka. Dibundarkan jadi 2. Tapi hilang 1 kan? Negatif 1. Rugi. Rugi kan? Rugi. Kalau kamu dapat 89, tetap E bulat. Sebab kalau E plus, dia mesti 90. Oke? Oke, jadi jawaban dia sepatutnya begini. Lihat. Ayat yang lengkap. Nah, ini yang cikgu bilang, teknik. Kadang murid yang pandai pun dia macam boleh hafal semua ni kan. Macam ciri negara bangsa alam Melayu, raja, undang-undang, rakyat, wilayah. Dia boleh, katalah kalau ini 4 marka. Okey, dia tambah lagi 1 sini. Okey, betul, tapi separuh. Hanya 2, sedangkan sepatutnya 4. Dia sudah hilang 2. Banyak tuh. Okey, kalau sebolehnya kita nak mau hilang marka. Okey, cara yang betul yang di bawah ni. Respon dulu dengan soalan. Okey, bagi respon yang secara ringkas lah. Ya, okey. Kemudian ayat berikutnya tu ada penanda wacana. Okey, ingat penanda wacana. Ya, sebab sekarang ni bila kita tengok KSSM, cikgu-cikgu mesti tahu merentas kurikulum. Salah satunya bahasa. Jadi kena menggunakan bahasa yang betul. Bila penandaan kertas 2019 ni, bila ayat tidak lengkap, bila tiada penanda wacana, tidak dianggap sebagai ayat lengkap, tolak 1,5 marka, guru jadi terkejut. Tapi sudah lama ditekankan. Merentas kurikulum, merentas bahasa. Jadi guna bahasa yang lengkap. Beginilah. Okey. Ciri negara bangsa alam Melayu, raja menjadi tonggak utama. Ni raja kan? Raja menjadi tonggak utama. Kalau skema tu, kamu sebut raja aja pun biasa ada marka. Menjadi tonggak utama kadang dia kira huraian. Boleh dapat lagi 1. Tapi kita andaikan sajalah ini 1 ayat 1 marka. Sebab maksudnya biar lebih jangan kurang lah. Okay. Selain itu kewujudan undang-undang. Undang-undang. Okay. Yang seterusnya rakyat. Begitu. Okay. Faham setakat ni? Komen? Karen, Yani, komen? Baru 2 cikgu ingat nama. Okey, jadi cikgu berharap perkara ni jelas ya. Okey.
Jadi cikgu teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya. Jadi dia maksudnya dia dapat sini ya. Thank you Yani, Karen, thank you. Yusri, thank you. Oke, contohnya di sini. Oke, ini pun terdekat, tapi jauh kan? Mana cikgu nih? Cakap merentas bahasa sendiri salah eja. Oke ya, oke familia. Oke, jelaskan kepentingan menjiwai identiti negara. Bila jumpa soalan respon terbuka begini, faham Mbak ya, identiti negara itu apa? Oke, contoh bendera. Oke, ya, kepentingan menjiwai identiti negara. Tengok, dia respon. Dia respon kata tugas pada soalan. Kemudian ayat yang berikutnya ada penanda wacana. Begitu. Oke, ini inference inference. Oleh itu, macam penegasan, macam kesimpulan kecil. Oke, jadi maksudnya di sini yang tadi soalan struktur A, B contohnya tuh dia fakta, berasaskan fakta. Tapi bila respon terbuka nih, dia mesti ada inference. Bagilah yang sesuai. Nilai-nilai lah nih ya. Maksudnya apa pentingnya kalau kita menghormati bendera, menjiwai bendera, oke, perasaan cinta akan negara, mengamalkan hidup bersatu, berani kan biru tuh berani, oke, taat setia, kuning taat setia kan, begitu Pak, ya, oke, akhir sekali, oke, fakta yang terakhir lah. Oleh itu, ini inference, penegasan, inference, penegasan ataupun kesimpulan kecil. Jadi ini kalau susah pun betul, ulas balik. Oleh itu adalah penting setiap rakyat menjiwai identiti negara. Begitu. Kalau susah, tapi kalau kamu rasa ada kesimpulan yang kamu boleh buat lagi, yang sesuai lagi bagus. Sebab dalam BM kita kalau buat karangan ada pengenalan, ada kesimpulan kan? Jadi guna kemahiran tuh. Tapi kalau kamu tiada idea, sekurang-kurangnya oleh itu, dengan itu, kita perlulah menjiwai identiti negara. Gitu. Oke, tadi cikgu nampak. Kalau tiada cikgu, kasih ada. Masih banyak masa mau belajar kan? Masih banyak masa mau perbaiki. So, sebenarnya eh, kalaupun kamu sukar kan, kamu guna aja nih. Oleh itu kita hendaklah tengok balik soalan tuh, ulas balik soalan tuh begitu. Ya, perlu ada sebab ditekankan sudah untuk soalan respon terbuka itu perlu ada inference. Oke, jadi kalau sebelum ini, kalau 4 marka kamu bagi huraian sesuai dapat marka penuh. Tetapi KSSM ini sudah ditekankan inference itu. Jadi kita cobalah bagi ya. Tidak susah tuh. Inference tuh kesimpulan kecil. Kalau susah pun betul, mulakan saja oleh itu, dengan itu. Nanti jadilah ayat tuh. Ya, jangan takut. Maksudnya kamu ada masa lagi yang cukup. Jadi itu yang Cikgu cakap. Yang penting ada set soalan. Set soalan struktur esai. Kalau kamu ada 10 set, kamu try. Mustahil lah 10 set tuh tidak boleh meningkatkan kemahiran kamu. Kemahiran meningkat sudah tuh. Macam style cikgu dulu kan, kalau cikgu belajar kan, saya pun bukan murid yang pandai ya. Saya tahu saya ini tidak berapa pandai, sederhana. Itu yang saya kuat belajar sebab yalah saya bilang mau masuk Universiti Melaya. Universiti Melaya ini kan senang mau masuk kan, itu satu. Yang kedua, saya berkawan dengan murid-murid yang sangat pandai, yang benar-benar sains tulin nih. Dalam belajar sedikit sudah boleh dapat skor bagus. Saya tidak boleh gitu. Tapi saya kalau kamu ada kemauan, ada jalan. Sekarang nih kamu kalau ada kemauan, mau baik sejarah, mau sejarah, jalan dia, kamu sudah ada teknik. Cikgu sudah bagi tahu. Oke, kamu ada cikgu tempat kamu rujuk. Kamu masih ada masa. Masih banyak lagi bahan-bahan yang ada di internet, di grup guru-guru tuh kan, ataupun kamu boleh beli di Shopee dan sebagainya ya. Oke, jadi sini kamu tengok banyak marka dia boleh dapat ya. 7 marka, sedangkan diminta 4 saja. Jadi biasakanlah diri kamu untuk menjawab begini ya.
Oke, jadi saranan cikgu untuk soalan struktur nih ini. Ya, oke, jawab semua soalan struktur. Ada 4 kan? Jawab semua 4, jangan tinggal ada kosong. Nah, jangan tinggal ada kosong. Setiap jawaban tengok peruntukan marka. Bagi biar lebih. Nah, jangan, oh cukuplah ini 3. Cukuplah. Tidak payah, sudah. Satu ayat ni ada fakta dan contoh 3. Kenapa? Bagi lebih. Sebab kita tidak tahu, mungkin ada yang kita jawab tu salah. Paling penting nih, faham. Faham. Selalu murid cakap, cikgu susah lah soalan. Saya bagi tahu murid, saya tidak pernah nampak soalan sejarah susah. Bawa mari, saya tengok. Bila dong tunjuk, sepatutnya begini, begini. Oh iya kak cikgu. Sebenarnya soalan sejarah nih, kalau kamu faham, dia senang. Ya, terutama yang respon-respon terbuka tuh ya. Oke, jawab yang senang dulu. Kalau ada yang sukar, tinggalkan dulu. Jawab dulu yang senang, nanti ada masa balik jawab yang susah tuh ya. Ringkas dan padat. Oke, ada yang mungkin biasa berjela-jela. So inilah masa dia, dengan masa yang ada nih, kamu perbaiki cara kamu menjawab. Ya, latihan tuh akan menjadikan kamu lebih perfect. Hah? Banyak latihan maka semakin terujilah diri kamu. Satu. Yang kedua, semakin kamu dapat memperbaiki quality jawab. Nah, dia begitu ya. Oke, jawab di ruang yang disediakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tiada pertanyaan, coba kamu tengok soalan ini. Sebenarnya, iya. Oke, kamu tengok soalan ini, ya. Kamu tengok soalan ini. Actually, cikgu ada bagi juga. Nggak tahu kamu ada cetak atau tidak, tapi nanti kamu boleh rujuk balik, ya. Iya, betul. Jadi kita tengok gerakan nasionalisme di negara kita turut berkembang melalui penulisan oleh tokoh nasionalis seperti melalui akhbar dan penulisan kreatif. Kena tahu nih apa tuh penulisan kreatif, kan? So penulisan kreatif nih contohnya macam cerpen begitu kan? Oke? Jadi senaraikan akhbar Melayu yang meniupkan semaka. Tadi kan dia begini kan? Ada Roman. Tapi dan dia bagi jawaban begini. Cikgu ingatkan buat ayat. Tapi setakat yang hari ini jawaban begini, oke, masih dapat markah 3. Tapi kalau boleh buat ayat, ya. Oleh Akbar sebelum Perang Dunia yang kedua. Oke, kita tengok jawaban murid. Ada kan cikgu bagi juga di situ handout tuh. Oke, kalau kamu ada cetak, kamu boleh tanda lah sama-sama dengan cikgu ya. Jadi bila jawab soalan ini jelaskan 3 isu. Ya. Jelaskan 3 isu. 3 isu. Jelaskan 3 isu yang diketengahkan oleh Akbar sebelum Perang Dunia Kedua. So, bila mula tuh respon kata tugas. Antara isu yang diketengahkan. Oke, jadi di sini dia buat 3 ayat. Jangan lupa, ini lagi satu. Penanda wacana. Penanda wacana. Nampak kan? Penanda wacana. Antara isu yang diketengahkan ialah hak, satu, pendidikan, oke, penjajahan. Oke, ditambah lagi. 3 aja, tapi dia bagi ini sudah lebih 4 kan? Ada apa? Bagus proyeknya. Beginilah yang bagus. Ya, oke. Kemudian yang ini. Yang ini jelaskan peranan yang perlu dimainkan oleh media massa dan media elektronik. Apa tuh media massa? Apa tuh media elektronik? Media massa, akhbar, gitu kan? Majalah, media elektronik nih, TV, radio, begitu. Perlu kamu faham tuh soalan. Kalau kamu tahu nih, senang lah ya. Peranan yang perlu dimainkan, tengok, dia respon. Oke, setiap ayat itu dia ada penanda wacana. So apa yang dimainkan oleh media massa dan media elektronik? Selalu kita tengok macam apa tuh yang TV 7, berita yang tepat dan benar contohnya, kan? Tepat dan benar, dapat markah sini. Ya, sama lah macam tadi cikgu jelaskan yang dalam apa tuh penerangan yang awal, dia mesti ada inference. Tengok ya. Tuntasnya, media massa dan media elektronik mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan masyarakat berpengetahuan. Dia ulas balik lah. Dapat lagi markah. Oke. Inilah fakta, uraian, contoh,
inference. Ya, banyak kan 9 marka kan? Oke. Oke, itu soalan struktur. Cikgu mau pergi lebih cepat untuk soalan esei. Kalau ada pertanyaan, type saja ya. Oke, soalan esei 5 soalan. Oke, sama ada 2 atau 3 dari bab tingkatan 4, 2 atau 3 dari bab tingkatan 5. Tapi saya berharaplah 3 dari tingkatan 5, sebab dia 4 tema. Ini 3 tema kan? Oke, jadi jawab 3 soalan saja. Jangan jawab 5, macam sebelum ini. Boleh jawab apa? 7 soalan esei dijawab 7. Janganlah. 3 saja, 3 jalan. Oke. Maksudnya pastikan yang jawab 3 tuh quality. Ya. Ingat tuh 20 marka. Besar tuh. Jadi kalau 3 60%. Masa kamu try 30 menit. Tapi janganlah, kalau boleh gunalah 20 hingga 25 menit. 5 menit tuh untuk reserve, untuk semak balik. Ya. Kalau terlebih 30 menit belum siap, ada masalah di situ. Kecuali kalau kamu jawab soalan tuh lama, 30 menit, tapi ada soalan yang 15 menit siap. Begitu. Jadi terpulanglah, ikutlah keupayaan kamu ya. Ya, rajin jawab 7 esei, tapi pengalaman cikgu, masa dulu bila ada 7 esei hanya jawab 3, orang yang jawab 7 esei tidak dapat marka yang baik. Tidak dapat marka yang baik. Yang selalunya yang dapat marka baik, dia jawab 3. Dia jawab 3. Sebab bila dia jawab tuh, nanti kalau ada kurang, dia tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Sebab dalam sejarah nih, kalau kamu bagi lebih, andai kata yang awal tuh salah, dia akan cari lagi yang lain. Dia akan baca semua. Jadi maksudnya yang salah tuh tiada tolak marka. Dia akan baca lagi yang lain. Begitu. Ya, jadi jangan jawab banyak soalan tapi tidak quality. Ingat tuh ya, kena fokus. Jadi masa buka soalan esei itu tengok. Daripada 5 tuh yang mana saya boleh jawab dengan sebaiknya. Begitu. Oke. Wajib dalam esei. Poin begini ada ayat-ayatnya. Poin lagi begini ayat-ayatnya. Buang separuh marka. Rugi kan? Oke. Nah ini kalau contoh soalan nih nyatakan fakta saja. Macam inilah. Tapi dalam bentuk ayat. Ya, tapi ini cikgu rasa kamu senang kuasai. Oke, macam tadi. Tapi kalau soalan tuh kata kerja dia begini, kata tugas dia begini. Oke, nanti sejauh mana cikgu bagi contoh lagi. Sebaik-baiknya ada fakta, huraian, contoh. Oke, kalau yang kebat, yang respon terbuka ada inference. Oke, tapi mungkin murid bagi fakta. Ini ada masalah juga. Nanti cikgu bagi contoh. Oke, contohlah nih. Ini cikgu bagi soalan yang lama. Jelaskan ciri-ciri tamadun. So, kalau soalan esei, dia mesti respon kata tugas. Ya, tengok, dia respon kan? Esei. Memang esei. Oke, tengok yang kedua nih. Dia esei kan? Oke. Ada fakta, huraian, contoh. Tengok. Ya, ada fakta, huraian, dan contoh. Ada penanda wacana. Iya, semua dibuat ada penanda wacana. Ayat itu dimulakan dengan penanda wacana. Dia asingkan perenggan tidak wajib. Tapi kalau asing begini kita nampak, ada sudah isi saya nih 3 sudah boleh cover, sudah nih 5 marka. Oke, dia patuh peruntukan marka, dia capai 5 marka maksudnya. Iya. Lebih lagi. Maksimum. Begitu. Ya? Oke. Ini soalan yang pertama, contoh jawaban yang pertama. Oke, cikgu bagi contoh. Soalan yang sama, jawaban agak berbeza. Tengok betul-betul ya. Oke, kita tengok. Yang pertama, antara ciri tamadun ialah ketempatan kekal. Dia respon kata tugas. Antara ciri tamadun. Ada penanda esei yang lengkap dan ada penanda wacana. Tiga-tiga ini ada. Oke. Ada fakta, huraian, dan contoh. Tengok ayat 2. Ada fakta, huraian, dan contoh. Oke. Dia saja. Oke, yang ini dia fakta saja. Oke. Diasingkan perenggan? Tidak. Dia satu perenggan saja. Oke, dia patuh peruntukan marka. Dia patuh. 5 marka, dia dapat 5. Dia dapat 5. Oke. Kemudian, setakat ni faham? Setakat ni faham? Cikgu mau bagi lagi satu contoh.
Soalan yang sama. Oke, sekarang coba kamu tengok. Yang ini kan, kamu rasa berapa markah nih murid dapat? Coba kamu bagi cikgu, berapa markah murid ini dapat? Per 5. Oke. Coba bagi jawaban yang cikgu, berapa markah murid ini dapat? Ya, thank you. Oke, berdasarkan soalan yang tertera nih dan jawaban, berapa murid nih dapat? Takif, Nurul Syafira, 5 markah. Oke, lagi 3, Karen, 3. Lagi, ada lagi? Berapa nih? Jangan takut jawab. Oke, Familia 5, Takif 4, Karen 4, 4. Lagi? Hmm. Makasih yang bagi jawaban tuh ya. Makasih respon cikgu. Oke, kelas, kamu tengok. Yang pertama, oke, kita tengok nih lah ada atau tidak. Ya, dia respon kan? Esei kan? Dia jawab dalam bentuk esei. Ada penanda wacana? Oke, tengok ada penanda wacana. Tiada kan? Oke, dia hanya ada fakta. Bila tidak ada penanda wacana, hanya ini saja dia anggap ayat lengkap. Dia respon kata tugas, dia bagi isi. Dia tidak ada penanda wacana, tiada selain itu, tiada. Menjalankan kehidupan berorganisasi. Kita nampak di ayat lengkap, ada subjek predikat, tapi dia tidak dianggap ayat lengkap sebab dia tiada penanda wacana. So, jawapan dia nih, yang sini nih, dia dapat separuh. Mempunyai bahasa dan tulisan pun separuh. Ya, mempunyai pemerintahan separuh. Oke, menjalankan pusat kerjaan separuh. 3. Siapa tadi yang betul? Karen kah? 3 sahaja. Ya, jadi rugi kan? Jadi sepatutnya di sini nih ada penanda wacana, sini ada penanda wacana, sini ada penanda wacana, sini ada penanda wacana. Kalau ada penanda wacana itu saja, oke? Okay? Kalaupun susah sangat penanda wacana itu, mustahil lah, susah kan? Selain itu boleh berulang-ulang. Boleh dapat 5 markah, ya? Oke. Okay. Okay, contoh yang ini. Jenis-jenis kedaulatan. Ini ada dalam handout, oke? Okay? Tapi tidak apa, Ibu tunjuk sajalah di sini ya. Jenis-jenis kedaulatan nih bab tingkatan 5 ya. Oke, okay? Kedaulatan ya, yang kamu sekarang. Oke, okay? Jadi kalau kita tengok jawaban murid nih dia respon. Oke, okay? Esei kan ada penanda wacana. 3 nih dia ada. Oke, okay? Ada fakta, huraian dan contoh. Tengok. Ya, ada fakta huraian-huraian, fakta huraian contoh, fakta huraian. Nah, oke. Dia asingkan tangannya, nampak jelas. Jadi dia boleh agak sudah berapa isi dia tulis kan. Oke. Kadang murid dia cek balik, dia tanda berapa markah dia boleh dapat. Oke, dia patuh peruntukan markah, iya, 6 saja kan, tapi dia dapat 8. Ya, dia dapat 8. Jadi maksimumnya 6 markah ya, maksimum 6 markah. Nampak sini ya jawaban murid nih. Oke. Oke, Kak, lain sana. Macam lambat sikit cikgu tengok yang satu device cikgu ni. Oke. Jadi inilah dia. Jadi yang seterusnya. Oke. Ya, 6 marks. Oke. So sekarang cikgu mau bagi contoh kalau macam mana mau jawab soalan sejauh manakah. Ya, sejauh manakah ini sebenarnya dia soalan menilai. Ya, sejauh mana? Kadang murid bila kita tanya sangat jauh cikgu sampai US. Sangat jauh. Dia bukan mau tahu jarak. Dia bila soalan sejarah nih ada soalan sejauh mana, ada cara dia jawab. Kalau kamu jumpa soalan sejauh mana kan nih, jawablah. Sebab apa? Soalan sejauh mana kan nih, dia ada fakta sudah tuh, tinggal hurai. Oke, cikgu buktikan sini ya. Ini. Sejauh manakah, ya itulah macam lambat sikit kan. Sejauh manakah ciri, ini 2 ciri dia bagi kan. Sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. Contoh kan, walaupun kamu tidak belajar, cuma cikgu mau bagi tahu teknik.
Oke, sejauh mana ciri tersebut, sebab ini soalan SPM sebenarnya, sejauh mana ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia? Dia sudah bagi isi, tinggal hurai. So, cara jawab begini ya. Kamu boleh snap ke, screenshot ke benda ni. Ulas fakta sedia ada. Inilah fakta sedia ada. Ulas saja, hurai. Bagi ranking sebab menilai. Kalau menilai ini bukan jarak cikgu bilang, tapi mesti ada perkataan-perkataan dia pentingkah, kurang pentingkah, agak pentingkah, sangat pentingkah begitu. Jadi contoh, oke, kalau kita jawab, ciri ketepatan kekal sangat penting mempengaruhi perkembangan tamadun, yaitu. Ini contoh ayat. Ciri ketepatan kekal sangat penting mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap di lembah sungai. Begitu. Jadi bagi ranking dulu. Oke, sudah hurai ini, pergi isi yang kedua. Selain itu, bahasa dan tulisan juga. Kalau semua sangat penting pun tidak ada masalah. Oke, itu cara jawab soalan sejauh mana. Ada macam kalau CUTS 3 tahun lepas begitu. Banyak soalan sejauh mana nih, murid tidak tahu teknik menjawab. Di situ jatuh prestasi kita. Tapi kalau kamu tahu cara jawab, oke, soalan sejauh mana nih menjadi pilihan kamu. Sebab kamu hanya perlu jawab fakta yang dia sudah sedia. Boleh bagi fakta lain selain daripada yang ada di sini? Boleh. Maksudnya kalau kamu rasa sudah hurai ini, sudah hurai, dia 8 kan, 8 markah kan, kamu rasa apa yang kamu hurai tidak cukup, mau tambah fakta lain atau faktor lain. Boleh, tidak masalah. Ya, tengok banyak markah dia dapat. Oke, kalau soalan ada 2 bahagian. Contoh begini. Oke, bincangkan kebaikan, keburukan. Kasih balance tuh markah ya. Kalau 8, sini 4 markah, sini 4 markah. Jadi isi itu mesti sesuai. Jangan di sini banyak sangat kebaikan dia. Sampai 6, 7, sini 1. Dia kira, walaupun sini ada 6 atau 7, dia kira 4 sahaja. Yang 3 itu dia tidak kira. Jadi sini kalau 1 campur 4, baru 5. Jadi mesti ini 4 markah, ini 4 markah. Kalau 2 isi, fakta huraian, fakta huraian. Begitu. Tapi biar lebih lah. Selalu cikgu ingatkan begitu ya. Oke. Oke, kelemahan calon. Kalau soalan perbandingan tidak membanding, buat jadwal lagi. Ya. Jadi kalau membanding, bagi aspek dulu. Oke, bagi aspek dulu. Macam contoh kan kalau kita mau bandingkan Karen dengan Yani. Oke, mesti ada aspek dia. Macam contoh dari segi warna rambut. Contoh cikgu tidak kenal kamu. Karen warna rambut dia hitam. Yani warna rambut dia macam mana? Bagilah warna apa begitu. Oke, dari segi warna kulit. Itu aspek dia. Satu berkulit cerah, satu berkulit sawo matang. Begitu. Jadi maksudnya bagi aspek dulu apa mau dibeza. Dari segi mata satu mata hitam, satu mata kelabu. Contoh begitu. Macam ni kan. Bila bercakap tentang demokrasi di Athens dan di Malaysia. Di Athens lelaki sahaja, di Malaysia lelaki dan wanita. Kalau di Athens lelaki saja memilih, tetapi di Malaysia lelaki dan wanita boleh mengundi. Begitu. Mesti aspek yang dibeza tu ada. Ya. Kalau sama-sama sajalah. Satu kali jalan. Oke, inference cikgu sudah jelaskan tadi. Inference kelas. Kalau inference, gunalah istilah-istilah ini. Bagi iktibar, kalau sukar, oleh itu kita hendaklah bagi iktibar lah. Ataupun sokong, oleh itu begitu ya. Ini lebih kurang lah ini sokong. Ada pertanyaan? Oke, cikgu enggak mau bincang sangat yang bengkel soalan ini. Nanti kamu boleh try jawab. Oke, dengan cikgu kamu. Cikgu mau takut masa enggak cukup. Oke. Saranan kepada kamu untuk soalan esei ini inilah. Ya, yang pertama, oke, baca soalan dengan betul. Faham, Bah? Faham. Faham tuh soalan. Kalau faham tuh
Soalan ni macam mana susah pun kalau kita faham, mesti kalau kita faham kita boleh bagi jawapan. Ya, jawab soalan yang senang dulu. Kalau yalah kita pilih, dalam kita pilih pun mungkin A tu susah, B, C tu senang. Jawab dulu. Ya, jawab dulu yang senang. Tengok peruntukan markah, tulis nomor soalan. Soalan esei ni dia ada pecahan. Contoh kalau 5A, tulis 5A tu. B, tulis begitu ya. Tulis pecahan tu, nomor pecahan tu dengan betul. Jawab dalam bentuk esei ayat yang lengkap. Macam contoh cikgu bagi tadi. Guna penanda wacana, jangan risau tiada tolak markah. Bagi lebih, jangan kurang. Dan beri fakta huraian contoh seboleh-bolehnya. Tapi berdasarkan contoh cikgu bagi tadi, kalau fakta-fakta-fakta huraian begitu, masih boleh dapat markah. Tidak semestinya fakta huraian contoh, tidak semestinya fakta huraian contoh. Ya, cikgu sudah tunjuk tadi itu. Oke, seterusnya